Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala kebaikan dan kewajipan, dan insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih insya-Allah. Ini pertemuan yang ke-10 insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih lagi dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-13 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih wala tukhfirullaha fi zimmatihi, rawahul Bukhari. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, man shalla salatana, barang siapa yang salat akan solat kita, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kita, wa akala zabihatana, dan dia makan sembelihan kita, fadzalikal muslim, maka dia itulah seorang muslim, allazi, yang mana lahu, baginya, zimmatullahi, tanggungan Allah, wa zimmatu rasulihi, dan tanggungan Rasul Allah, fala tukhfirullaha fi zimmatihi, jangan khianat, jangan abaikan, jangan mengkhianati akan Allah pada tanggungannya. Man shalla salatana, barang siapa yang solat kita, maksudnya solat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lah. Jadi untuk mengetahui solat kita tu macam mana, itu kena belajar fiqah lah, kena mengaji fiqah. So dalam ilmu fiqah, dalam bidang fiqah, di situ dia akan terangkan bagaimana solat yang disyariatkan di dalam Islam. Segala-galanya lah, rukunnya, perkara yang membatalkannya, syarat sahnya, syarat wajibnya, yang disunatkan, yang dimakruhkan, semua sekali. Jadi siapa yang solat seperti solat kita, ini salah satu syarat dia lah. Jadi solat ini mewakili seluruh ibadah lah, boleh kata solat ini mewakili seluruh ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus. Dalam ibadah ini dia ada menurut satu sudut pembahagian, iaitu ibadah yang khusus, iaitu ritual penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti solat, baca Quran, doa, puasa dan sebagainya. Nanti ada lagi ibadah-ibadah yang lebih umum, seperti
muamalah, jual beli, munakahat, bab perkahwinan, hubungan masyarakat dan sebagainya, itu pun ibadah juga, tapi ibadah umum lah. Dari sudut itulah. Banyak nanti ada dari sudut ibadah badani, ada ibadah mali, ada ibadah badani wa mali, ada ibadah yang fi'li, ada ibadah yang tarki atau kafi, ada ibadah yang haqqullah, ada ibadah yang haqqul adami, ada ibadah yang haqqullah wa haqqul adami ma'an. Macam-macam pembahagian ibadah ni. So ada yang wajib, kalau dari segi hukum pula ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunat, ada yang ibadah yang wajib aini, ada yang wajib kifai dan sebagainya lah. Itu fiqah lah. Nak terangkan sini bab solat saja panjang lah. Kita hanya sekadar memahami hadis secara umum saja. So timbul persoalan di sini, kalau ada semayang pelik macam mana? Contohnya macam Syiah kan, semayang pelik. Syiah tu semayang pelik katanya lah, wallahu alam. Tapi di sini kita kena meraihkan jugalah. Maksudnya dia ada dua. Kalau solat itu betul-betul menyalahi ma'ulima minaddin bid-darurah. Solat memang itu perkara yang ma'ulama minaddin bid-darurah. Benda yang diketahui dalam agama secara pasti dan secara global, semua orang tahu. Cuma cara pelaksanaan itu pun ada juga yang ulima minaddin bid-darurah. Contohnya berapa waktu semayang ni kan solat saja. Kalau dia solat seminggu sekali je, adakah dia dikatakan tidak semayang seperti semayang kita? Atau dia tak semayang? Ada orang Islam dia tak semayang juga. Dia tak semayang langsung. Orang Islam kan ada. So termasuk ke tidak di sini? So sebenarnya umum lah. Lafaz hadis ini umum, terlalu umum. Maksudnya di sini termasuklah walaupun dia tak semayang tetapi dia mengakui akan kewajipan sembahyang tu, maksudnya dia tidak menentang kewajipan sembahyang. Maksudnya bila orang tanya di sini man shalla salatana, kan dia punya ini kan syarat. Jawab dia fazalikal muslim. Dia punya syarat jawab dia adalah muslim. Habis itu kalau orang yang tak solat, adakah dia tidak muslim? Itu kan persoalan dia. Jadi di sini maksudnya man shalla salatana umum, segala hukum yang berkaitan dengan solat tu perlu diketahui. Kalau dia tak solat sekalipun, maknanya kalau dia solat, dia akan solat cara kita lah, cara yang telah ditunjuki oleh Islam, tanpa memandang kepada khilaf-khilaf mazhab. Tanpa memandang kepada khilaf-khilaf mazhab. Mazhab ada dua. Satu mazhab ahli sunnah wal jamaah secara umum lah. Satu mazhab ahlul bid'ah wad dalalah. Dalam bab ibadah pun ada perkara-perkara bid'ah jugalah. Biasanya dalam bab ni bid'ah akidah biasanya, yang membahagikan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah ni bab akidah. Tetapi bab ibadah pun kadang-kadang ada juga. Jadi seorang yang solat pelik, ada yang katanya solat saya tak pastilah, ada yang kata Syiah itu dia solat sehari 3 waktu je. Sehari 3 waktu, maknanya dia jamakkan antara Zuhur Asar dan Maghrib Isyak setiap hari. Tak pastilah betul ke tidak statement tu, kena pergi tengok orang Syiah dulu lah. Ataupun cara solat. Kalau cara solat dia takbir tangan dia macam tu Okey, jadi itu kita kata hai'ah solat, maksudnya kaifiat solat itu mungkin berbeza. Jadi di sini umum kan, man shalla salatana. So kita kena, sebenarnya yang saya bagi tahu sebelum ni, maknanya dari segi mengakui akan kewajipan solat 5 waktu sehari semalam itu jelas. Maknanya kalau dia mengingkari kewajipan, mana dia bukan muslim lah, itu jelas. Di sini kalau dia mengakui kewajipan solat tapi dia tak solat lah. Ada ramai kan yang masih Islam tapi tak solat, tapi dia tak mengingkari lah kewajipan solat. Okey, satu kita kata walaupun dia tak solat, tapi maknanya sekiranya dia solat, dia akan solat cara yang telah dibawa oleh
syariat Islam lah. Okey. Kemudian kaifiat solat, okeylah dia semayang. Okey, kaifiat dia bermakna dia yakin bahawa yang diwajibkan itu ialah setiap hari 5 waktu. Kalau dia kata setiap hari 3 waktu, 1 waktu, itu kan itu dah terkeluar dah tu. Itu dah terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Dia mengingkari kewajipan yang ma'ulima minad din bid darurah, benda yang diketahui dalam agama Islam secara pasti, secara qat'i. Itu tak boleh diingkari. Okay, kemudian dia semayang. Okay, kalau dia semayang 5 waktu juga, tapi cara dia lain sikit. Tengok. Okay, cara dia lain, kita tengok. Kalau cara itu disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni dalam fiqah 4 mazhab lah. Dalam fiqah 4 mazhab yang disepakati lah. Iaitu mazhab yang pertama, yang paling tua, mazhab Hanafi lah. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang ketiga mazhab Hambali. Ikut yang paling awal lah. Jadi selain daripada tu, kita tak kata dia kafir lah, kita kata dia ahli bid'ah. Selain daripada cara yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, yang 4 mazhab ni ada khilaf kan, angkat tangan, tak angkat tangan. Mazhab Hanafi misalnya, sebelum rukuk dengan i'tidal tak disunatkan angkat tangan kan, kita sunat angkat tangan. Mazhab Syafi'i, itu tak apa, khilaf-khilaf yang muktabar dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia punya semayang pelik, yang utama semuanya, okey, semayang 5 waktu, kewajipan saya semalam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu okey lagi. Cuma bezanya kunut tak kunut, bismillah tak bismillah, angkat tangan tak angkat tangan, itu tak apa. Itu termasuk juga dalam ni, maknanya man shalla solatana. Kena ada perincian lah benda ni. Kalau hadis ni ringkas je, tapi nak memahami dia tu panjang sebenarnya kan. Jadi kita tak boleh lah kita tak boleh nak ambil mudah dalam memahami hadis. Jadi man shalla solatana, maknanya kita kena perinci betul-betul apa yang dimaksudkan man shalla solatana tu. So kesimpulannya, apa yang telah disampaikan oleh syariat Islam secara umumnya, siapa yang solat dengan cara begitu, ataupun kalau dia tak solat, kalau dia solat, dia akan solat begitulah. Dia belum lagi solat, belum dapat taufik lagi untuk solat, maka kita kata dia Islam. Kemudian kalau dia ada cara yang pelik sikit, solat dia pelik sikit, okey, kalau solat dia pelik itu tapi tak sampailah mengingkari apa yang dibawa oleh syariat Islam, seperti yang saya sebut tadi lah, dia percaya 5 waktu, kemudian rakaat-rakaat solat semuanya sama, cuma kaifiat dia, cara dia buat je pelik sikit. Okey, kalau dia masih di dalam khilaf 4 mazhab, kita kata dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau terkeluar daripada 4 mazhab ni, yang pelik-pelik sikit tetapi tak sampai keluar dari Islam, kita kata dia ahli bid'ah. Itu sajalah. Boleh wastaqbala qiblatana. So di sini sama ada ataf dia, ataf khas alal am. Maksudnya menghadap kiblat tu kan sebahagian daripada syarat sah solat kan. Jadi menghadap kiblat tu syarat sah solat. Jadi di sini seolah-olah sama ada Nabi nak memberikan sedikit ciri-ciri solat kita tu. Ciri-ciri solat tanah tu iaitu menghadap kiblat Kaabah. Misalnya kalau ada orang dia solat macam kita, tapi dia menghadap kiblat dia lain. Jadi bab kiblat ni kan jelas. Bab kiblat ni jelas, maknanya apa mazhab sekalipun, maksudnya yang ahli sunnah wal jamaah dan Islam lah, iaitu menghadap ke Kaabah. Tiba-tiba ada yang menghadap selain Kaabah, itu benda yang disepakati tu. Sila-sila ayat Quran jelas qat'i dia punya dalil dia qat'i kan. Kisah bab kiblat ni pun panjang dalam fiqah juga, cuma cerita dia. Asalnya kan menghadap Kaabah. Kemudian bila hijrah ke Madinah, menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis kerana nak ambil hati orang Yahudi lah. So Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis 16 bulan juga. Riwayat sahih Bukhari Muslim. Lebih kurang 16 bulan, 17 bulan juga menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dimansuhkan menghadap ke Kaabah semula.
So kalau ada orang semayang sekarang ni dia semayang menghadap Baitul Maqdis, tapi semayang samalah macam kita, 5 waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, semua rakaat semua sama. Tapi dia tak menghadap Kaabah, dia menghadap Baitul Maqdis. Macam mana tu? So kita kata benda tu dah sepakat ijma' umat Islam, maka dia terkeluar dari Islam. Tak boleh. Itu tak boleh. Masalah apa? Benda ni bukan khilaf dah. Boleh nak menghadap ni, ada mazhab kata boleh menghadap Kaabah, boleh menghadap Baitul Maqdis, tak ada. Benda tu jelas dah dimansuhkan dan ijma' umat Islam. Kemudian wa akala zabihatana. Di sini tiba-tiba pergi kepada makan pula. Wa akala zabihatana. Dan dia makan sembelihan kita. Dia makan sembelihan kita ni pun panjang juga pembahasan dia. So maknanya di sini kenapa Nabi highlightkan tentang sembelihan? Nabi highlightkan tentang sembelihan kerana orang Yahudi ni dia tak makan sembelihan orang Islam. Orang Yahudi dia tak makan sembelihan orang Islam. Dia kata perbuatan kita sembelih untuk Allah tu kerana Allah tu benda yang buruk, kata dia. Dia tak makan sembelihan kita, orang Yahudi. Tetapi orang kafir kan makan sembelihan kita. Misalnya lah, macam ada orang makan di restoran Melayu, restoran Islam kan. Kadang restoran orang Islam, orang kafir datang makan. So dia makanlah apa ayam ke lembu ke apa yang kita masak kan, yang dijual di restoran Islam tu. Itu belum memberi makna bahawa dia ni Islam. Sebab syarat pertama tadi kan dia semayang dengan menghadap kiblat kita. So dia kena ada, dia tak boleh ambil salah satu syarat saja, dia kena semua syarat. So maksudnya kenanya Nabi lebih nak menolak kepada Yahudi lah. Yahudi ni dia tak makan sembelihan orang Islam. Tapi kita kan boleh makan sembelihan ahli kitab. Sembelihan menurut mazhab Syafi'i boleh makan sembelihan ahli kitab. Bab sembelihan tu bab fiqh juga sebenarnya. Tu ada khilaf lah, wajib baca bismillah, tak wajib baca bismillah. Mazhab Hanafi wajib baca bismillah, mazhab Syafi'i tak wajib. Dengan syarat Islam lah, punya beli dia Islam dan ahli kitab yang original, bukan ahli kitab yang palsu. So di sini kata Ibn Hajar, syarah dia, Ibn Hajar Haytami. Saya guna Ibn Hajar Haytami punya syarah sebab dia muhakkik bagi saya lah. Dia muhakkik Asy'ariyah Syafi'iyah. Jadi maksud di sini kata Ibn Hajar, maknanya nak menolak Yahudi lah sebab tak makan kita punya sembelihan. Dan satu lagi nak mewakili bab yang selain ibadah. Maksudnya nak menunjukkan Islam ini bukan sembahyang saja. Islam ni ada juga dia punya bab makan pun benda yang harus kan. Makan kan dalam Islam hukum dia harus, mubah. Wajib pun tidak, sunat pun tidak, hukum dia mubah, harus. Kecuali dia adalah sunat li ghairihi ataupun wajib li ghairihi, ada hukum makan ni. Contohnya makan ketika buka puasa, itu kan sunat. Sahur sunat li ghairihi. Kemudian buka puasa dengan kurma dengan air, itu sunat juga makan li ghairihi. Dan ada yang wajib li ghairihi, iaitu orang yang dah nak mati. Orang yang dah nak mati dia wajib makan untuk menyambung hidup dia walaupun daging babi kan. Itu bab darurat. Bab darurat, kalau orang tu dia lapar sangat, dah tak makan berhari-hari sampai dah nak mati, yang ada hanya daging babi atau bangkai lah, maka wajib dia makan kerana wajib menyambung nyawa itu, berusaha untuk menyambung nyawa itu wajib. Kalau dia tak makan juga berarti dia bunuh diri. Bunuh diri haram. Jadi dia jadi wajib li ghairihi. Dia bukan asalnya kan daging babi bangkai itu kan haram, tak boleh makan, tapi dalam situasi itu jadi wajib. Kalau dalam Islam hukum asal bagi makan, maksudnya hukum li zatihi itu ialah harus. Hukum dia harus. Jadi di sini Islam Nabi nak bagi contoh daripada sembahyang sampai makan lah. Islam ada tunjukkan caranya. Maka siapa yang ikut apa yang dibawa oleh Islam daripada solat sampailah makan, maka dia adalah Muslim. Itu isyarah kan kenapa Nabi atapkan makan kepada solat. Satu, kata nak rak Yahudi lah, sebab Yahudi ni dia tak makan sembelihan kita. Fazalikal muslimu, maka yang demikian itu adalah seorang Muslim. Allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi. So Nabi kata Muslim, Nabi tak kata mukmin. Betul?
Sebab apa? Kita menghukumi seseorang tu dengan Islam secara zahir. Sebab apa? Iman ini benda gaib. Iman ini tasdik bil qalbi tu tak nampak kan. Orang munafik, orang sebelum ni kan saya dah cerita, orang munafik Nabi layan macam orang Islam. Nabi tahu dia munafik. Nabi tahu dia munafik, tetapi Nabi layan dia, nak perlakukan dia seperti orang Islam kerana zahirnya dia Islam. Di syahadah, di solat dan sebagainya. Walaupun dia dalam hati dia munafik, tak beriman kepada Allah, dia berdusta. Dan Nabi tahu pula tu. Jibril beritahu lah melalui Allah Ta'ala, sampaikan kepada Jibril. Dan Nabi ada list lagi nama orang munafik. Tapi tetap Nabi layan dia dengan orang Islam. Masalah apa? Sebab kita menghukumi secara zahir saja. Kita tak boleh bedah apa hati orang, tengok dia ni, oh rupanya dia ni munafik, tak beriman, zahir je. Tak, kita menghukumi secara zahir. Sebab tu Nabi kata fazalikal muslim, maka dia itu seorang yang muslim. Zahirnya lah, dia semayang, kiblat kita semua dan makan sembelihan kita, dia muslim. Dan kita hukumkan dia sebagai seorang Islam. Walaupun kita tak kata dia ini betul ke Islam ni, tantah hati dia tak beriman, munafik, tak boleh. Tak boleh. Kalau Nabi tahu kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan orang ketua orang munafik, Nabi tahu, kenapa Nabi siap semayangkan jenazah dia lagi kan? Nabi layan seperti orang Islam lagi. Sebab Nabi kata, aku tak mahu nanti dalam sejarah orang akan kata nanti Muhammad bunuh pengikut dia sendiri. Yalah, zahirnya orang tengok Abdullah bin Ubay kan dia Islam, dia semayang dan sebagainya. Macam mana Muhammad bunuh pengikut dia yang semayang dan sebagainya? Dia orang mana tahu kan hati Abdullah bin Ubay itu hati munafik? Mana tahu? Sebab tu kita hukum Islam. Kalau iman, sebab ada Al-Quran pun mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum tu, surah Al-Hujurat tu ada. Maka allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi. Maka lazim bagi seseorang yang muslim itu dia ada zimmatullah dan zimmatu rasulihi. So bila orang tu Islam, maka dia ada macam satu jaminan bagi dia. Seseorang muslim itu dia ada jaminan yang Allah Ta'ala dan Rasul menjamin bagi seseorang Islam itu. Ada jaminan dia lah, maka dia tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Maknanya kita tak boleh nak hukum dia seperti yang bukan orang Islam. Kita tak boleh hukum dia selama mana, apalagi menuduh dia kafir lagi tak boleh. Masalah kita tak tahu hati dia. Kecuali dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman dia secara terang-terangan, ataupun kalau secara tersembunyi pun kemudian diketahui setelah itu, maka perlu dibicarakan dululah di mahkamah. Perlu dibicarakan dulu, lihat apa alasan dia, kalau dia mengaku tak mengaku dan sebagainya lah. Panjang cerita dia. Jadi dia ni diperlakukan seperti semua orang Islam. Dia tak boleh dikafirkan, tak boleh kita buat sesuka hati dia, kita tak bagi hak dia sebagai orang Islam, tak boleh. Sebab dia ditanggung oleh Allah. Maksudnya dia ditanggung oleh Allah dan ditanggung oleh Rasul. Maksudnya syariat memberi jaminan kepada dia, dia akan dapat semua hak-hak Muslim. Semua hak Muslim sama rata. Seperti mana yang diperolehi oleh Muslim yang lain, dia pun dapat hak tu. Dia tak boleh kita nak double standard, tak boleh. Kecuali benda-benda yang tertentu yang khusus. Kalau bab-bab yang khusus itu kan bab lain lah. Ada hak-hak yang khusus untuk yang tak berlaku kepada semua Muslim. Contohnya harta waris, itu kan khusus untuk ahli waris saja. Kemudian kalau orang yang buat maksiat yang perlu dihukum dengan hukum Islam, itu kan dia golongan yang khusus. Ataupun kewajipan-kewajipan seperti wanita yang haid, itu dia tak wajib solat, itu kan khusus. Tapi di sini maksudnya segala hak-hak orang Islam yang umum dia pun dapat. Fala tukhfirullaha fi zimmatihi. So jangan kita tukhfiru ni, kata Ibn Hajar, makna khianat boleh, atau makna memungkiri, ataupun makna menyalahi, ataupun makna tidak melaksanakan lah. Maksudnya jangan kita mengkhianati jaminan Allah terhadap dia. Selagi dia Muslim, kita kena tunaikan hak dia sebagai seorang Islam. Dia mati, kita kena mandikan, kapankan, semayangkan, tanam di kuburan orang Islam. Boleh dikahwinkan dengan orang Islam yang lain. Kalau dia seorang keluarga dia mati, dia boleh dapat harta wasiat.
Tapi begitu juga hukum-hukum perlu dikenakan lah. Kalau dia ni dikenakan mencuri, berzina dan sebagainya, dia kan dikenakan hukum Islam juga. Kalau dia orang miskin, dia dapat harta zakat dan sebagainya lah. Maka diperlakukan segala hak orang Islam tu kepada dia. So, jangan kita khianati tanggungan Allah yang Allah telah menjamin kalau orang tu dia Muslim, dia akan dapat hak-hak begini dan begini dalam Islam. So hari ni kita ada setengah orang tu bila dia tengok dia tu buat bid'ah, bila buat bid'ah curang. So kita pun anggap dia ni ahli bid'ah ni lagi teruk daripada orang kafir katanya. Itu melampau lah, puak-puak melampau. Maknanya dia benda tu bukan qat'i pun, bukan ijma' kata syirik kufur. Benda tu masih khilaf di kalangan ulama'. Bahkan sebahagian ni ijma' ahli sunnah mengatakan boleh. Cuma kelompok dia je kata tak boleh, bid'ah, benda ni bid'ah. Padahal bid'ah pun bid'ah amalan je, bukan bid'ah i'tiqad. Jadi sampai mengkafirkan, sampai membid'ahkan, kemudian tak bagi salam, lepas tu kata tak boleh jawab salam. Sampai paling tua nak bunuh lah kan. Itu ekstrim lah, ekstremis yang melampau. Itu yang melampau. So kita tetap juga, kita kata dia Islam, dia Muslim. Hak-hak dia kita kena tunaikan. Kalau dari segi sudut akidah, itu pembahasan lain lah. Kalau akidah dia akidah yang di bawah ahli sunnah wal jamaah, kita masih anggap dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau lah akidah dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi masih Islam, maka kita anggap dia orang Islam. Walaupun dia bukan ahli sunnah wal jamaah, kita masih lagi anggap dia Islam. Kita tak boleh kalau dia ni bukan ahli sunnah ni, maka kita anggap dia macam orang kafir. Tak boleh. Tak boleh. Kalau walaupun dia ahli bid'ah sekalipun, dia Syiah ke, dia Wahabi ke, dia Mujassimah ke, dia apa ke, yang mana yang tak sampai ulama' tak sepakat kata dia kafir lah. Itu bab akidah tu bab lain lah, kena ada pembahasan. Maknanya akidah-akidah yang tidak mengeluarkan dia daripada Islam, maka kita tetap juga kena layan dia sebagai orang Islam. Kalau akidah dia salah, itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Kalau akidah dia yang menyalahi ahli sunnah, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia kata Allah di langit ke, dia kata Allah duduk atas aras ke, itu antara Allah dia dengan Allah Ta'ala. Tapi dia syahadah, dia semayang, dia syahadah, dia semayang. Kita kena hadis kan, kita kena anggap dia sebagai orang Islam. Habis tu kan kita nak kata dia kafir. Kalau dia mati, kita nak kita jangan tanam, jangan mandikan, jangan kapan, jangan semayang macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Benda yang betul-betul dia ni kita kata dia terkeluar daripada Islam, betul-betul baru boleh. Dan itu pun hakim dan qadi sahaja yang berhak untuk menghukumi dia. Kata hakim kata okey, kami sahkan bahawa dia ni mati dalam keadaan kafir, baru boleh kita tak mandikan, tak kapankan secara Islam lah. Tapi secara kemanusiaan itu ada, boleh je buat kan, kapan tanam tu. Tapi semayang tak boleh lah. Tanam di perkuburan orang Islam tak boleh. Nak kahwinkan dengan orang Islam pun tak boleh kalau dia hidup. Dapat harta waris semua, hukum-hukum tak boleh lah kalau dia betul-betul kafir. Tetapi itu perlu kepada keputusan qadi dan hakim, dibawa ke mahkamah. Bukannya sesuka hati dalam Facebook je terus kita komen dia tu kafir, dia bid'ah. Tak boleh. Tak boleh. Tak semudah itu. Ada dua lah, bab akidah, bab ibadah. Akidah pembahasan ada Ustaz Tasrul kita, boleh rujuk lah sana. Bab fiqah Ustaz Said ada, Ustaz Syed Saizan, itu dia akan benda-benda fiqah. Ini hadis umum. Hadis kita faham secara umum lah. Kita tak boleh terus ambil hukum daripada hadis, tak boleh. Mujtahid sahaja yang boleh istimbat hukum daripada hadis. Orang awam yang tak sampai tahap ijtihad, jangan nak mengada-ngada, jangan nak nak syok sendiri, rasa diri dah mujtahid, tengok hadis terus faham sendiri, amalkan, tak boleh. Tak boleh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis terusnya, hadis yang ke-14. Satu lagi sebelum itu, yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah fazalikal muslim, itu maksudnya dia orang yang Muslim, yang dimaksudkan di sini kan orang yang masih hidup lah. Adapun orang yang dah mati itu lagi lah, bukan kita punya urusan. Adapun orang yang dah mati yang terdahulu sebelum ni, itu bukan urusan kita nak kata dia Islam ke, dia bukan Islam ke, akidah dia betul ke tak betul, bukan urusan kita dah.
Dan kita pun bukan qadi, kita bukan kita bukan hakim. Kita siapa nak menghukumi orang yang dah mati kafir ke Islam ke apa. Kecuali kalau pandangan-pandangan dia itu menyalahi, kita salahkan pandangan dia, sudahlah. Dia itu sendiri kita tak tahu, mana kita tahu dia sebelum, kalau lah pandangan dia itu boleh membawa kepada kekafiran, tetapi waktu dia nak mati dia taubat, mana kita tahu. Tak kira Ibnu Taimiyah ke Ibnu Arabi ke siapa ke, saya punya stand, saya punya pegangan, ulama yang dah meninggal dunia itu urusan ulama. Kita ni siapa kan? Kita ni orang kerdil je, tak ada apa pun, ustaz kampung je pun. Kita nak bahas bab-bab tu, kita siapa? Kita kenal ke dua-dua tokoh yang besar tu? Seolah kita lebih kenal daripada ulama lain. Tapi dia punya kaul dia, pendapat dia yang mana memberi keraguan dalam Islam, itu kita tolak, itu je. Pendapat-pendapat ni yang bercanggah dengan Islam zahirnya lah. Kita tengok maslahat dia kan. Pendapat kita tengok maslahat dia. Mungkin di sisi ulama yang menerima pendapat itu, ulama dia faham. Tapi kalau orang awam ni dengar, dia boleh jadi salah faham. Bukan sama. Jadi Quran hadis pun orang boleh tak salah faham, apa lagi kaul ulama pun orang boleh salah faham. Jadi kalau dia punya pendapat dia tu mengelirukan masyarakat awam, maka kita tak payah bahas tinggalkanlah. Sebab apa? Banyak lagi ulama-ulama yang mana pendapat itu yang boleh diterima, yang jelas. Takkan Islam ni dua tokoh tu je, Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah. Tak ada tokoh lain ke? Ini pandangan peribadi saya lah. Maknanya saya tengok kadang-kadang ahli sunnah sampai bergaduh. Ustaz-ustaz ahli sunnah ni bergaduh disebabkan dua tokoh ni. Allah, banyak lagi ulama-ulama ada kan. Tengoklah pendapat Imam Nawawi ada, Ibn Hajar Asqalani ada. Kalau mazhab Hambali pun banyak lagi, selain Ibn Taimiyah berlambak lagi ulama dia. Dan setiap mazhab tu ada ulama dia, dah 1000 tahun lebih dah. Kita tak fokus kat dua orang tu, kenapa? Yang menyokongnya dan yang menolaknya pun bagi saya ni pendapat peribadi ya. Saya kata lebih baik tawakuf, tak payah campur. Sebab kita ni, zaman kita ni, benda-benda yang basic pun dah ditinggalkan oleh masyarakat, oleh umat. Kita duk sibuk benda-benda tinggi, benda-benda yang entah sampai ke langit yang ke berapa, tak tahulah. Tak payahlah. Sebabkan tu kita sesama kita nak bergaduh, nak buat apa? Islam tu satu padu, itu yang terbaik. So yang sokong berlebihan pun saya tak setuju, yang membantah berlebihan pun saya tak setuju. Maksudnya saya tak campur lah. Kita fokus kepada yang jelas sahaja. Ulama-ulama kita berlambak, ahli sunnah wal jamaah, yang kita boleh kita fokus, boleh kita ikut. Tak perlu kita nak menentang habis-habisan, ataupun nak menyokong habis-habisan, tak ada. Ulama dah bahas dah. Dia orang pun dah meninggal dunia, dan dia orang ulama besar, biarlah ulama sendiri yang nilai. Lepas tu ada khilaf pula ulama, ada yang kata dia kafir, ada yang kata dia Islam, ada yang kata dia wali, ada yang kata dia macam-macam. Ulama besar tu bukan ulama kecil yang kita ni. Kita ni ular dalam semak je. So bagi saya benda dah tak perlu. Yang kita fokus kepada Muslim yang hidup sahaja. Dan kita sebenarnya pun tak perlu juga nak kafirkan, nak fokus tentang nak kafirkan orang tu, kafirkan orang ni, bid'ahkan orang tu. Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, sudahlah. Kita ni Islam ke kafir? Kita ni ahli sunnah ke ahli bid'ah? Kita fokus dulu. Kita tak dituntut pun untuk menghukumi orang lain. Apalagi yang ulama yang dah mati, ataupun fulan yang dah mati. Kecuali Fir'aun itu jelas lah. semua sepakat kan. Abu Jahal semua sepakat. Jadi kalau ada benda-benda kaul-kaul yang sebelum ni, bagi saya tak perlu fokus lah. Itu buang masa dia, fudul semua. Banyak lagi perkara yang lebih penting daripada itu yang perlu kita fokus lah. Wallahualam lah. Minta maaf banyak-banyak lah kalau yang tak setuju. Okey, hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin iza 'alimtuhu dakhaltul jannata. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata al-maktubata wa tu'tiyaz zakata al-mafruḍah wa tusumu ramadan. Qala wallazi nafsi biyadihi la azidu ala hadha wala anqusu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha, muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, atta a'rabiyan ila nabi,
telah datang seorang A'rabi ni, orang yang Badawi. Orang Badawi ni orang kampung lah. Orang kampung ni zaman dulu, Badawi ataupun A'rabi ni pemikiran dia agak, orang kata, jumut sikit lah. Biasanya kita pun kan kalau kampung ni dari satu sudut lah, dia tengok pada sudut lah, bukan nak menghina orang kampung. Kita pun orang kampung juga, lahir kat kampung juga. Tak, maksudnya A'rabi di sini orang yang hidup di tempat-tempat yang jauh daripada daripada ulama, jauh daripada perkembangan sesuatu perkara lah. Orang Badawi. Memang dia orang Badawi ni kan biasanya lah kebiasaan dalam hadis kalau sebut A'rabi itu maknanya pelik sikit lah. Dia pelik sikit. Maka Abu Hurairah cerita, semua ulama ada bahas, adakah Abu Hurairah ni cerita ni dia sendiri yang nampak ke atau dia pun dapat daripada orang lain. Sebab dia Abu Hurairah ni kan masuk Islam dah dah hampir-hampir beberapa tahun, tinggal baki beberapa tahun je lagi Nabi nak wafat baru dia masuk Islam kan. Saya tak ingat dia punya tahun bila dia masuk Islam, hijrah yang keberapa, pertengahan hijrah atau lebih sikit kot. Jadi bermakna lambatlah dia masuk Islam. 3-4 tahun ke 5 tahun macam tu lah Nabi SAW nak wafat baru dia masuk Islam. Saya tak ingat. Dulu ingat dah tua ni, macam-macam lupa. Sebab apa yang disebut dalam ni ada kaitan dengan perawi hadis itu. Sebab isi hadis ni akan ada kaitan dengan perawi hadis. Sama ada dia riwayat sendiri ataupun dia riwayat daripada sahabat lain. Boleh jadi. Dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni maksudnya satu sahabat meriwayatkan hadis daripada sahabat yang lain, bukan daripada Nabi direct. Tapi ketika meriwayatkan dia tak sebutlah nama sahabat tu, dia sebut qala Rasulullah saja. Tapi sahabat juga. Maka sahabat riwayat daripada sahabat, dia kata qala Rasulullah. Itu dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi tak ada masalah dari segi sahih dhaifnya lah, dari sudut tu lah. Sekiranya memenuhi segala syarat-syarat hadis sahih, tetapi dalam satu sudut dia mursal sahabi, maksudnya ada inqita' tu antara dia dengan Nabi. Maksudnya dari segi dia dapat hadis itu bukan daripada Nabi direct, daripada orang lain. Maka ulama kata bihukumil marfu' ataupun bihukumil musnad, maksudnya muttasil juga dan marfu' sampai kepada Nabi lah. Itu mursal sahabi. Okey, kalau dia kata ata Arabi an-Nabi, telah datang seorang Badawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Arabi tu kata, dullani, tunjukkan aku, ala amalin, atas satu amalan, iza amiltuhu, sehingga aku amalkan amalan tersebut, dakhaltul jannata, aku akan masuk ke syurga. Dakhal tu maksudnya fi'il madhi di sini. Fi'il madhi maksudnya sudah masuk. Tapi bermakna ada fi'il madhi bukan bermakna benda yang melalu. Ada fi'il madhi bermaksud pasti akan masuk. Banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi memang guna fi'il madhi, tetapi untuk perkara yang belum berlaku itu bermaksud taukid lah. Salah satu faedahnya bermaksud taukid, penekanan. Fi'il madhi ni maksudnya past tense lah. Past tense. Kalau sepatutnya dia akan kata future tense, sebab syurga kan tak masuk lagi. Amalan yang kalau aku buat, aku akan masuk syurga. Sepatutnya dia cakap macam tu lah kan, dari segi bahasa, dari segi zahirnya. Tapi di sini dia kata dakhaltul jannah, maknanya aku sudah masuk syurga. Maksudnya di sini kalau ada fi'il madhi digunakan untuk perkara yang belum berlaku, yang akan datang, berarti dia menunjukkan taukid. Menunjukkan taukid tu maksudnya penekanan, maknanya pasti akan masuk. Di sini pasti akan masuk. Macam kita qamat lah kan. Dalam solat ketika nak solat kita qamat. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Qad qamatis solah kan fi'il madhi. Qamat itu fi'il madhi. Solat itulah didirikan. Sungguhnya solat sudah didirikan. Solat belum lagi, baru nak start, baru nak panggil orang solat. Maksudnya nak bagi tahu, okay, sekarang ni solat akan didirikan. Sekarang ni solat akan didirikan. Itu fi'il madhi kalau digunakan dalam perkara yang belum terjadi, yang akan datang, menunjukkan taukid ataupun penekanan. Maka menunjukkan di sini dia pasti akan masuk syurga lah. Qala Nabi SAW menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullaha, kamu menyembah Allah. Ta'budu ni sebelum ni pun saya pernah bahas panjang. Tak pasti dah ke belum.
So ta'budu ni kalau kita orang Melayu lah, kita kata menyembah, kan? Ta'budu tu menyembah Allah Ta'ala. So ta'budu ni bolehlah menyembah. Apa maksud menyembah itu? Maksudnya di sini satu lagi maksud ta'budu itu, kalau kita tengok dari segi perkataan abada ya'budu itu, kan? Abada ya'budu itu dia punya masdar dia abdun. Abdun maksudnya hamba. Kan abdun tu kan hamba, Abdullah, hamba Allah. So di sini maknanya memperhambakan diri kepada Allah ataupun menjadi hamba Allah, mengabdikan diri, memperhambakan diri atau menjadi hamba Allah. Itu pun sesuai juga ataupun lebih baiklah kita kata daripada menyembah. Kadang-kadang dia menyembah tetapi dia tak mengabdikan diri, dia tak betul-betul merasakan dia betul-betul hamba Allah. Hamba ni, maksud hamba kalau dalam fiqah, Ustaz Syed Syarizan lah boleh rujuk. Kalau dalam fiqah kita tahu mazhab Syafi'i, hamba ni seseorang yang tidak boleh memiliki apa sahaja termasuk diri dia. Diri dia bukan milik dia, diri dia milik tuan dia, milik sayyid dia, milik tuan dia, atau sayyidah lah, tuan perempuan dia. Jadi hamba ni dia maknanya bila kita kata diri dia sendiri pun bukan milik dia, maknanya tuan dia boleh jual, dia boleh beli, dia boleh diperjualbelikan. Sebab apa? Bukan milik dia, diri dia bukan milik dia. Diri dia milik tuan dia nak jual dia pun boleh. Kan? Betul ada orang nak beli, dia pun boleh. Maksudnya dia tak memiliki diri dia. Dia macam benda. Dari satu sudut dia ni dikiaskan seperti binatang ataupun benda mabek, benda-benda yang boleh diperjualbelikan. Sebab dalam ilmu usul fiqh pun akan dibahas hamba ni kiasnya kepada manusia ke atau kiasnya kepada benda. Maka dilihat dari sudut mana. Ada dua sudut di situ. Dia ada qadrul mushtarak antara manusia dengan benda lain yang boleh diperjualbeli, seperti contohnya kambing lah. Kambing kan kita boleh jual beli. So hamba ni pun boleh dijual beli. Dari satu sudut dia sama macam binatang. Dari satu sudut dia ni manusia, dia wajib semayang, wajib puasa semua. So hamba ni dia bukan milik dia. Itu mazhab Syafi'i lah. Jadi apabila seseorang itu dia merasakan dia ni hamba Allah, maksudnya dia merasa diri dia bukan milik dia, harta dia bukan milik dia, masa dia bukan milik dia, tenaga dia bukan milik dia, akal dia bukan milik dia, segala-galanya bukan milik dia, milik Allah. Itu orang yang betul-betul telah merasakan dirinya hamba Allah. Sebab tu ta'budu tu maksudnya kita rasa yang kalau definisi yang paling tinggi sekali lah, hamba itu yang orang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah dan dia merasa dia ni adalah hamba Allah. Dia tidak memiliki diri dia, semua bukan milik dia, semua milik Allah. Dan oleh yang demikian itu seorang hamba Allah dia akan ikut kata Allah. Seorang hamba dia kena ikut tuan dia, dia tak boleh buat suka hati dia. Dia tak boleh buat suka hati dia. Tuan dia akan tentukan kau makan bila, kerja bila, pakai apa, semua tuan dia yang akan tentukan. Dia tak boleh buat keputusan sendiri dan dia tak boleh miliki apa-apa pun tak boleh. Itu hakikat hamba yang sebenar. Kalau orang faham hakikat hamba, kalau menjadi hamba Allah, dia fahamlah. Maknanya dia tak rasa diri dia punya. Dia tak akan masa dia tak akan buat gunakan masa sesuka hati dia. Dia kena ikut kehendak Allah. Sekarang ni masa ni apa yang Allah nak. Sekarang masa ni apa yang Allah tuntut daripada aku. Kemudian dia punya apa saja harta dia, dia bukan boleh belanja ikut suka hati dia. Dia akan belanjakan harta dia ataupun perolehi harta dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tenaga dia digunakan ikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan apa yang dia kehendaki. Itu maksud hamba Allah. Ta'budullah itu maksud sebenarnya. Maksudnya kita betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, merasa diri kita memang hamba Allah. Kita ni tak ada apa. Kita ni Allah ciptakan kita, segala-galanya milik Allah. Kita dan seluruh alam semesta ni milik Allah. Itu hamba lah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan tidak menyengutukan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Biasanya kalau syirik di sini maksudnya dalam persembahan. Dia ada syirik pun ada macam-macam pembahagian lah. Kalau nak bahas tentang syirik, ada syirik yang istiqlal, ada syirik taba'in, ada syirik yang amalan, syirik yang nifaq, macam-macam jenis syirik ada. Cuma ringkasnya syirik ni lebih kepada i'tiqad lah. I'tiqad akan ketuhanan selain Allah Ta'ala.
Itu dalam dari segi i'tiqad, maknanya ada Tuhan selain Allah Ta'ala, ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Ta'ala, itu namanya syirik. Ataupun syirik dari sudut perbuatan lah, perkataan ataupun perbuatan, maksudnya dia menyembah secara perbuatan, dia menyembah selain Allah Ta'ala, menyembah patung dan sebagainya lah. Dan juga ada juga jenis syirik-syirik yang mana dari satu sudut dibahagi kepada syirik jali, yang kedua syirik khafi atau syirik majazi. Kalau syirik jali ni macam tadilah, i'tiqad dengan amalan yang menyembah selain Allah Ta'ala. Kalau syirik majazi atau syirik khafi ni, contohnya orang yang melakukan satu amalan bukan kerana Allah, riak kan. Itu antara dipanggil syirik khafi atau syirik majazi, yang mana yang tak sampai tahap syirik yang mengeluarkan daripada Islam lah. Contohnya dia buat satu amalan kebaikan, semayang ke sedekah ke, semata-mata nak menunjuk-nunjuk kat orang. Itu syirik juga, tapi itu syirik khafi atau syirik majazi lah, yang tak sampai kepada terkeluar daripada Islam lah. Ini yang dimasukkan di sini ke semua sekali lah. Bila dia kata la tusyriku bi syai'a tu, sama ada syirik jali ke syirik khafi, sebaik-baiknya dia menghindarkan lah, termasuk yang khafi sekalipun. Sebab apa dia kata kan, dullani ala amalin, tunjukkan itu kepada satu amal, satu je amal kan. So satu amal tu, so Nabi pun kena jawab satu jawapan yang menyeluruh, sebab dia tanya satu amal kan. Orang Arabi, jadi ingatkan Islam ni buat satu benda je selesai. So Nabi pun tahu dia Arabi, so Nabi jawab dengan satu jawapan yang menyeluruh. Nabi kata, kamu menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah dan tidak mensyirikkannya, menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian Nabi huraikan, maksudnya apa maksud menyembah Allah Ta'ala itu. So Nabi nyatakan perincian sikit lah. Iaitu Nabi kata, wa tuqimus salatal maktubata, kamu menunaikan atau mendirikan salat maktubah. Maksudnya tuqimu tu menegakkan lah. Aqama yuqimu tu kan menegakkan. Maksudnya menegakkan solat tak sama dengan melaksanakan solat. Menegakkan solat maksudnya kamu kena solat sampai matilah. Mana kamu solat itu ada hukum yang perlu ditegakkan, iaitu setiap hari kamu kena solat 5 waktu yang wajib, sebab Nabi kata al-maktubah. Al-maktubah ni maksudnya yang diwajibkan, yang sudah tertulis akan kewajipannya, ketetapannya sebagai hukum yang fardu ataupun wajib. Wa tu'ti zakata, dan kamu tunaikan zakat, bayar zakat al-mafrudata yang telah difardukan. Kemudian wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Jadi kalau zahir hadis ni kita tengok 3 je. Dari segi akidahnya 1, jangan syirikkan Allah Ta'ala. Kemudian dari segi perbuatannya 3 je, solat, zakat, puasa. Mana pergi yang lain-lain? Maknanya yang lain-lain tu tak ada ke? Okay, nanti kita bahas. Kita habiskan dulu hadis ni. Qala wallazi nafsi biyadihi. Kemudian dia berkatalah, si Badawi tadi berkata, wallazi nafsi biyadihi. Ini pun satu pembahasan akidah juga ni. Wallazi demi zat. Demi zat. Di sini allazi ni isim mausul ataupun boleh bermakna zat lah di sini, yang ditujukan kepada Allah. Nafsi di sini maksudnya roh lah, diriku, ataupun lebih kepada roh. Roh tu kan asal bagi jasad kita. Jadi nafsi ni gabungan antara roh dan jasad. Dulu awal-awal dulu kan saya pernah ada bahas juga wallazi nafsi bihadi ini. Ada pandangan kata nafsi itu maknanya roh dan jasad. Tetapi kadang-kadang digunakan nafsi itu untuk roh sahaja. Jadi dia kata demi zat yang mana rohku ataupun diriku biyadihi, di dalam genggamannya. Kalau orang Melayu lah, dia atau di tangannya atau di dalam genggamannya. Tetapi masalah ni di sini kita mutasyabihat. Ini termasuk daripada lafaz yang mutasyabihat, yang memberi waham ataupun memberi waham tu apa, memberi satu waham memberi satu satu waham kekeliruan lah. Membawa kepada sesuatu kekeliruan. Maksudnya boleh tersalah faham. Benda yang boleh tersalah faham, yang menunjukkan biyadihi ni Allah ada tangan. Itu bahaya tu, itu yang bahaya.
So sebenarnya masalah kalau kita nak terjemahkan wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku atau rohku ataupun diriku biyadihi, di dalam tangannya atau di dalam genggamannya atau di dalam kekuasaannya. Pasal apa? Di sini yad. Okay, adakah di sini hakiki atau majazi? Hakiki atau majazi? Kalau kita kata hakiki, tangan hakiki. Ini masuk bab apa? Akidah sikit lah. Minta maaf lah Ustaz Tasrul, jangan marah. Saya memang mengajar akidah sebenarnya. Tapi ini penting. Ini yang paling penting ni saya kena highlightkan sikit. Walaupun sebab ada hadis lah. Kita berhadapan dengan hadis yang mutasyabihat. So, saya kena terangkan lah. Okey. Kita dari segi lafaz ni, kita nak memahami hadis, memahami Al-Quran, dia ada dia punya usul dia. Dibahaskan di dalam usul fiqh. Dibahaskan dalam usul fiqh secara umum. Tetapi usul hadis pun ada, usul tafsir pun ada. Dia ada ilmu usul tafsir khusus untuk memahami tafsir. Dia ada ilmu usul hadis untuk memahami hadis, tentang ilmu hadis. Dan dia ada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni bukan untuk memahami fiqh sahaja. Ilmu usul fiqh ni untuk memahami segala-galanya. Sebab apa? Fiqh itu diambil daripada Quran hadis. Jadi usul fiqh ini kalau dari segi bahasanya, asas-asas kefahaman. Al-fiqhu maksudnya al-fahmu secara lughah, secara bahasa. So usulul fiqhi maknanya usul-usul kefahaman atau asas-asas kefahaman. So macam mana orang tu nak faham Quran hadis kalau dia tak belajar ilmu usul fiqh? Di dalam ilmu usul fiqh tu dia akan ada pembahasan lughah. Pasal apa? Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab. Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab. Macam mana orang Arab sendiri pun perlu belajar bahasa Arab. Macam mana orang Melayu sendiri perlu belajar bahasa Malaysia, nak memahami bahasa Malaysia dengan makna yang sebenar. Betul, SPM pun ada bahasa Melayu. Kami ni orang Melayu, buat apa, tak payahlah ambil exam orang bahasa Melayu, kami orang Melayu dah. Tak boleh. Walaupun kita orang Melayu, kita kena ambil bahasa Malaysia, kena lulus dalam SPM. Kalau tak, fail lah. Kita tak faham nanti. Jadi orang Arab pun kena belajar dia punya bahasa dia, luar dia. Kecuali sahabat-sahabat Nabi sendiri, dia mulalah kata sahabat tak belajar pun. Itu panjang saya nak bahas kat situ. Nanti dia akan melerit-lerit lah, panjang sangat. Tapi di sini kita cerita zaman sekarang lah. Maknanya selain daripada kurun awal itu, sahabat sendiri yang masih memahami keaslian Quran dan percakapan Nabi itu direct kan. Apa-apa hal pun dia rujuk Nabi, mudah aja. Tapi kita yang dah 1400 tahun jauh ni, nak memahami Quran hadis, kena ada ilmu usul fiqh, usul hadis, usul tafsir. Dan usul hadis, usul tafsir pun ada dalam usul fiqh. Boleh kita kata usul fiqh ni lebih umum lah daripada usul hadis dan usul tafsir. Kedua-duanya ada dalam usul fiqh. Bahkan dalam tu ada usul lughah. Usul lughah. Usul dari segi bahasa, asas-asas bahasa, macam mana nak memahami bahasa pun dibahas dalam usul fiqh. So ringkasnya, lafaz ini, pembahagian tentang lafaz ini, ada lafaz yang kita kata lafaz yang dilihat dari sudut bahasa. Ada lafaz dilihat dari sudut syarak. Ada lafaz dilihat dari sudut uraf, kebiasaan. Uraf ni pun ada dua, uraf yang khas, uraf yang am, uraf yang khusus dan uraf yang umum. Uraf ni kebiasaan. Termasuk adalah uraf di sini ialah istilah-istilah bagi setiap bidang, itu termasuk dalam uraf khas. Contohnya dalam tajwid dia ada istilah dia sendiri. Mustalah hadis ada istilah dia sendiri. Fiqh ada istilah dia sendiri. Akidah ada istilah dia sendiri. Tafsir ada istilah dia sendiri. Semua ilmu ada istilah dia sendiri. Nahwu, saraf pun ada istilah dia sendiri. Itu dipanggil uruf khas. Kalau uruf am ni mungkin mengikut satu kaum, orang Arab atau orang Ajam, orang Melayu, dia ada uruf-uruf dia. Itu pembahasan panjang lah dalam ilmu usul fiqh ataupun ilmu lughah. So di sini, adakah sebelum tu walaupun dia dibahagikan kepada tiga, maka setiap tiga itu ada dia punya hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Apa itu hakikat? Iaitu wad'ul awal, peletakan yang pertama, yang utama terhadap lafaz itu bagi sesuatu makna. Maknanya asalnya kan makna. So kita nak kita nak menyampaikan sesuatu makna itu, maka di situlah kita meletakkan lafaz untuk mewakili suatu makna. Sebab al-lafzu ma dalla 'alal madlul atau 'alal makna.
Madalla alal makna, itu maksudnya lafaz. Lafaz tu menunjukkan kepada satu makna. Kan kita berbicara dengan lafaz. So, tapi yang kita maksudkan makna lafaz itu. Apa maknanya kita cakap benda tu kan? Mesti menunjukkan kepada satu makna. Kita nak suruh orang tolong beli barang kan? Kan? Kau tolong belikan aku yang tu. Apa dia? Kena sebutlah. Belikanlah aku lah yang tu. Apa benda kena sebut. Benda yang kita nak beli, makna benda yang kita nak beli, kita kena sebut. Tidak, orang tak faham. So, gunakan lafaz. Lafaz tu menunjukkan satu makna. Cuma lafaz ni kadang-kadang dia menunjukkan makna hakiki dia, makna asal dia, iaitu wad'ul awal dia. Memang lafaz itu diletakkan untuk makna itu. Dari segi bahasa misalnya. Dari segi bahasa. So, dipanggil haqiqah. Haqiqah lurah. Dan ada kadang-kadang dipanggil isti'mal. Penggunaan yang menyalahi wad'ul awal. Penggunaan lafaz itu kepada makna yang menyalahi wad'ul awal. Maksud makna yang menyalahi maksud utama lafaz itu diletakkan di menyalahinya. Dia digunakan untuk makna lain. Itu dipanggil isti'mal atau majaz. Isti'mal ataupun majaz ataupun tajawuz, ulama kata. Maksudnya dia tajawuz alal wad'il awal. Dia melangkaui makna asalnya, makna yang mula-mula diletakkan. Maka dipanggil makna majaz atau isti'mal lah. Begitu juga syarak. Ada lafaz yang memang syarak letakkannya atas makna hakikat syarak. Atas makna hakikat syarak, dan sekiranya tidak boleh berhakikat syarak dipanggil majaz syarak. Dan begitu juga uruf, ada hakikat, ada majaz. So kesimpulannya, ada hakikat lughah, ada majaz lughah. Ada hakikat syarak, ada majaz syarak. Ada hakikat uruf, ada majaz uruf. Uruf pula ada am, ada khas lah. Pecah lagi dua kat situ. So sebenarnya orang kalau tak ada usul ini, dia tak faham usul ni, tiba-tiba dia nak faham Quran, dia kata ikut Zuhir, ikut Salaf, itu semua alasan-alasan yang tak boleh pakai. Itu benda ni dah disepakati oleh semua ulama. Dah salaf tak pun, itu semua alasan-alasan escapism lah. Dia nak lari, dia tak boleh nak jawab, dia kata salaf tak pakai pun. Itu kalau nak jawab panjang lagi, saya tak nak masuk ke situlah. So di sini kembali kepada teks hadis ini, kita kata kalau ikut hakikat lughah, kalau kita memahami hakikat lughah di sini, biyadihi, hakikat lughahnya dengan tangannya, maksudnya anggota tangan. Sebab apa? Secara bahasa, secara lughah, hakikat yad ataupun tangan itu ialah anggota. Anggota. So adakah roh dia ataupun jiwa dia di dalam genggaman tangan Allah yang tangan berupa anggota? Na'udzubillah min zalik. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan segala sesuatu. Itu nanti Ustaz Tasrul boleh bahas panjang lah dalam bab tu. Jadi Imam Tahawi pun dalam tu dia bahas panjang tanazzuh anil a'dha' apa semua akan disebut dalam matan akidah Tahawiyah tu. Nanti rujuk kepada Ustaz Tasrul. Jadi di sini Allah Ta'ala maha suci daripada anggota tangan. So kita tak boleh terjemahkan, kita tak boleh ambil makna lah. Kita tak boleh makna tangan di sini, lafaz yad, lafaz tangan di sini bermakna anggota, tak boleh. Tak boleh. Kalau nak ambil juga, maka akan dihukumi atau boleh membawa waham kepada orang tu dianggap mujassimah atau musyabbihah, yang menjisimkan Allah atau menyamakan Allah Ta'ala. Sepakat ulama kata kalau menyamakan Allah Ta'ala tu boleh jadi kufur. Jadi jangan kita ambil. Ataupun misalnya kalau kita nak katalah biyadihi, kita kata di dalam tangannya dan genggamannya, tetapi yang kita maksudkan tu majaz Melayu. Majaz bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan pun ada juga tangan kan, panjang tangan. Panjang tangan maksudnya mencuri kan, bukannya tangan dia panjang hakikatnya. Ini ringkasnya, makna kita kata majaz Melayu lah. Kalau dimasukkan dalam tangan, diterjemahkan demi zat yang mana jiwaku di dalam tangannya atau dalam genggamannya, tapi yang dimaksudkan majaz Melayu, maknanya bukan anggota, boleh. Setengah ulama membolehkan sekiranya benda itu tak mendatangkan waham kepada orang lain, tidak mendatangkan kekeliruan kepada orang lain atau diri dia sendirilah lebih utama, maka tak apa kalau kita gunakan di situ makna lafaz kita sebut tangan juga kan. Alah, jangan takutlah jodoh dalam tangan Tuhan. Kan biasa kita gunakan jodoh dalam tangan Tuhan. So kita maksudkan tangan Tuhan tu bukanlah maksudnya tangan anggota. Itu tak apa.
Tapi kalau dia masukkan tangan, ni memang tangan Allah. Allah ada tangan. Anggota tu cuma dia punya bentuk tak sama kan tangan kita. Itu tak boleh. Itu tak boleh, itu musyabbihah. Kalau orang kata salah macam itulah, itu bohong. Itu semua pembohong. Nak debat boleh. Tak ada masalah, boleh kita aturkan. Kalau dia kata itu salaf, itu kita ada hujah kita. Itu hanya memakai nama salaf saja, tapi salaf bukan macam tu. Kita tahulah salaf mana kita bukan nak, walaupun kita tak claim aku salah, tapi akidah kita ni semuanya daripada salaf. Dia berkembang dia. Tak mungkin ulama-ulama kita ni tak merujuk kepada salaf dalam bab akidah, mustahil. Tapi dia orang sebab tak ikut mazhab kita, dia ikut kononnya kata ikut mazhab salaf, itu alasan saja. Tak puas hati boleh kita aturkan perbincangan. Wallahu a'lam. Ulama tak dan nak syarah habis lah hadis ni. Dah pukul 10 lebih dah, sejam lah. Saya ada kuliah online yang lain pula lepas ni. Tapi itu yang penting dah, yang penting mesti kita kena faham lah. Jadi wallazi nafsi biadihi itu, kalau misalnya nak terjemahkan demi zat yang jiwaku di dalam tangannya atau jiwaku di dalam genggamannya, boleh dengan syarat makna tangan yang kita sebut itu bukan makna anggota. Habis tu kalau bukan makna anggota, makna apa? Itu nanti kita bahas. Itu lagi panjang. Itu Ustaz Tasrul insya-Allah boleh bahas bab tu. Saya pun boleh, tapi nanti saya kacau lain dia pula nanti. Jadi setakat tu dulu, nanti seterusnya pembahasan yang seterusnya kita sambung pada 2 minggu lagi, minggu yang ketiga insya-Allah. Kalau hidup lagi lah. Pada minggu yang ketiga pukul 9 insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Tak dah lah nak bahas lebih pasal apa. Satu pun dah sampai sejam lah. Yang kedua, saya ada kuliah online lain ni lepas ni. Jadi insya-Allah jumpa lagi pada 2 minggu akan datang. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah. Minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kita faham amalkan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.